Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa kafa billahi syahida fa amma ba'du. Hadindaku hadis dan juga jemaah yang lain di Culentawa hafizakumullah wa rahimakumullah. Kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak dalam Islam, bersambung terus menjimatkan waktu masa yang ada ini muka surat 142. Kita berbicara tentang punca berlaku gejala sosial di kalangan anak remaja berpuncakan kepada al-faragh, iaitulah masa lapang yang mempengaruhi anak-anak ketika usia belasan tahun. Dan siri pengisian masa lapang ini ada banyak siri kerana dia kupas tentang pengisian masa dengan perkara yang paling penting, yang paling utama dan pertama iaitulah solat. Antara cara-cara terutama sekali ialah membiasakan mereka mengerjakan ibadat, dan yang terkhusus sekali ialah ibadat salat yang dikira oleh Islam sebagai tiang agama dan tapak kepada bangunan yang telah kita kupas panjang. Dan berkaitan dengan salat itu diberikan beberapa hikmah dari sudut rohani, serta rukunnya yang asasi disebabkan dia mengandungi faedah-faedah rohani, kemanfaatan dari sudut badan serta kesan-kesan moral dan jiwa. Daripada 3 poin penting solat itu, Ustaz pilih solat merupakan kebiasaan berjalan. Hikmah solat merupakan suatu riadah. Hikmah solat merupakan suatu kebersihan. Akan kita kupas satu persatu, tapi dalam banyak kelebihan solat kita ambil muka surat 142. Solat merupakan kebiasaan berjalan. Dalam solat nanti jangan tuan-tuan berjalan pula, batas semayang. Ketika kita semayang ada 6 saja pergerakan tak masuk berjalan. Yang adanya berdiri tegak betul bagi yang mampu, rokok serta tamakninah, iktidal serta tamakninah, kemudian sujud serta tamakninah, duduk di antara dua sujud serta tamakninah, dan akhir sekali duduk untuk bacaan tasyahud akhir. Ini saja rukun fi'li. Perbuatan lain tidak dibenarkan. Yang dimaksudkan berjalan itu ialah ketika kita sebelum melaksanakan salat, pasti kita berjalan secara tidak langsung. Daripada tingkat atas nak sampai ke surau ini, daripada blok sana, bahkan kat kampung, daripada hilir kampung nak pergi ke surau di hulu kampung. Jadi kebiasaan berjalan. Perkaitannya apa dia? Salat merupakan kebiasaan berjalan, iaitu apabila seorang itu berjalan ke masjid 5 kali sehari, siang dan malam. Merujuk kepada siang ada berapa waktu? Subuh, Zuhur dan Asar. Dan sebahagian subuh itu ada siang dan juga ada malam. Sama juga ghurub syam, terbenam matahari, ada siang dan ada malam. Masuk waktu malam, terbenam matahari, kita pun panggil ngorib. Tanda daripada waktu asalnya matahari waktu siang ini, tulu' syam, terbit fajar, habis waktu syuruk. Secara jelasnya, hak confirm sekalinya zuhur, asar, siang. Hak malamnya subuh, maghrib, isyak. Jadi kita semayang siang dan malam, hak tak wajib. Kalau sunat tak kira lagi ni. Tuan-tuan datang solat sunat berjemaah, kebetulan pihak masjid buat qiyamul lail. Ada dengan solat bukan sekadar tasbih, ada solat mungkin solat tahajud, solat taubat, solat hajat. Berjalan pergi program peringkat Culentawa. Semua staf ada program qiyam, pakat turun berjalan. Jalan pun jauh tu, daripada Subang jalan kat sini sampai Culentawa. Nak berjalan lah, bukan berjalan kaki. Tuan-tuan naik daripada kenderaan tu, nanti Allah kira lah bagaimana kitaran putaran roda tadi mengikut langkah, kerana setiap langkah dapat 3 bonus. Kullu khutwatin, setiap langkah kita berjalan ke pergi masjid itu ada 3 minimum ataupun 2. Yang pastinya dihapuskan dosa, diberi pahala. Kalau 3 diangkat darjat. Minimum 2 hapus dosa. 1 belum langkah lagi ni dapat pahala. 1 langkah lagi kena pula 500 langkah. Nanti kita sebut perkaitan, iaitulah berjalan ke masjid untuk salat berjemaah lah. Dan tiada sepi lagi bahawa dalam pergerakan berjalan pergi dan balik itu tiada sepi. Tu adik-adik ada buku tak? Tiada sepi tu maknanya tiada sunyi lagi. Tiada sunyi lagi makna la yakhlu, tidak dapat dinafikan lagi lah secara tidak langsungnya. Apabila kita pergi jalan tu tidak
sepi lagi, tiada sunyi lagi, maknanya akan dapat faedah dari pergerakan berjalan itu. Pasti ketika kita berjalan pergi dan balik, memberikan kecergasan kepada badan serta menghilangkan letih dan malas. Badan jadi cergas. Kenapa doktor kata berjalan ni lebih kurang 15 minit sehari. Dalam 1440 minit, sehari semalam 24 hours itu 1440 minit tau. Sebab 24 jam kali 60 minit, 1 jam 1440 minit. Doktor galakkan kita berjalan 15 minit. Ataupun dari sudut langkah, lebih kurang 1000 langkah kita berjalan dalam sehari. Sama ada jogging ataupun pergerakan otot-otot ini, itu yang doktor suruh. Jadi ketika kita buat program yang dirancang, mungkin jogaton, mungkin jogging, mungkin berjalan kaki kan, kita ride macam-macam. Itu kita rancang nak jogging supaya keluar peluh. Ini secara tidak langsung ketika kita pergi berjalan ke masjid ke surau, kena pula jauh, lebih daripada 1000 langkah, lebih 15 minit. Kena pula ke Mekah. Ke Mekah kita pergi berjalan bukan 15 minit. Pakej-pakej marhai macam kita ni kak. Ni tak apalah, adik-adik ni duduk sofa tower harga 25,000. Tu masuk lagi bulan Ramadan 50,000 kan. Maknanya buka jalan tengok-tengok Mekah, tengok-tengok Kaabah, tengok-tengok tuan dan juga puan, terus kawasan berjalan. Tapi orang yang jauh dekat ini membezakan antaranya pakej umrah. Kenapa mahal? Dua perbezaan ketara. Itu dari sudut flight, kita pergi dengan flight apa dia? Naik Air Asia ke? Air Asia ada sampai? Ada tak? Malaysia adalah Malaysian Airlines System. Tuan-tuan naik Pakistan ke, naik Royal Jordan ke, macam-macam lah, eksekutif ataupun tidak. Jadi kalau kita naik tuan dan juga puan dengan flight hak jenis kaya-kaya ledak-ledak ke, mahal lah, beza dari sudut tambang. Yang kedua di sudut hotel, funduk ni sebenarnya bahasa Arab funduk ni hotel. Kita pondok tu kami sikit pondok ya kita. Satu pondok pondok kalau Kelantan pondok Sungai Deria, pondok Pasir Tumbuh. Tu pondok tempat orang-orang tua belajar, pondok orang tua. Satu lagi pondok dia duduk pondok di Teratak Buruk. Tapi bahasa Arab funduk apa dia? Hotel 5 star. Funduk. Jadi funduk ni hotel yang dia duduk itu jauh ataupun dekat. Anda kalau dekat maka harganya mahal. Orang berjalan kadang-kadang 1 kilometer, 1 kilometer setengah. Kalau pergi tuan-tuan Zohor, asal boleh combine dengan Maghrib, kadang-kadang Isyak, baru balik ke hotel. Kena orang Indonesia atau keluar sampai 2 kilometer. Jadi kalau nak balik agak jarak sikit, boleh solat berjemaah ini supaya tidak tinggal takbiratul ulam 40 hari itu ataupun mengikut pakej 12 hari 11 malam itu, dia nak tinggal takbiratul ula, maka kena balik hak boleh jauh sikit. Dia kata kalau zuhur dengan subuh boleh ya. Tapi kalau Maghrib Isyak confirm tak balik. Sebab balik sampai ke rumah Isyak pula kena pergi pula. Itu contohlah perjalanan kita pergi ke masjid ke surau. Kita pun samalah, ikut jarak kita duduk dengan rumah tu. Ada orang dia suka cari beli rumah, tapi prioriti dia cari rumah baru ini dekat dengan masjid. Ada orang dia cari rumah baru, tak nak duduk kat Taman Melati, cari kat Tasik Puteri, cari kat Lawan, tapi dia suruh tanya ustaz kalau boleh dekat dengan surau lah. Sebab dia nak solat surau dalam masjid. Ada juga jemaah tanya kita, ustaz ada tak kenal kalau kontraktor sedang buat perumahan ke ataupun apa ni, cari rumah lah, tapi kalau boleh jauh sikit dengan masjid ustaz. Kita pelik. Apa? Bising lah, tak malam kuliah jadinya waktu subuh pula azan. Ada jenis dua mentaliti. Ini Melayu ni, waktu Melayu hadirin lah juga hadirin. Jadi hak jenis Islam ini dekat. Itu tuan tengok tok guru. Tok guru masjid dia situ, tuan dah juga buat masjid lu sila. Keluar daripada rumah dia, masuk itu mengajar. Berapa puluh tahun tu tuan dan juga puan biasa pergi kan Maras, bagus ni. Hak jenis janggut gini insya-Allah. Tu ada juga. Tengok sama-sama balik umrah pala ni. Kon nazaga pun. Tak ada insya-Allah balik umrah. Ataupun apa ni jenis orang yang baik. Ini ambil daripada sunnah Nabi. Nabi waktu sampai ke ke Yasrib, Madinatul Munawwarah, program pertama Nabi ialah binaul masjid.
Sebelum bina supermarket, bina bangunan pencakar langit, bina masjid awalan. Ada 3 program besar. Selain daripada at-ta'akhi bainal muhajir wal ansar, mempersaudarakan golongan muhajir ansar, di samping Nabi buat piagam Madinah, tapi yang utama sekali bina masjid. Bahkan terawal daripada Masjid Nabawi yang kita salat 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat di Masjid KLCC, 1 rakaat di Masjidil Haram, 100 rakaat di Masjid Putrajaya, 1 rakaat di Masjid Al-Aqsa sama dengan 500 rakaat di Masjid Kristal, Taman Tamadun Islam di Terengganu. Masjid yang lagi banyak tiang daripada ahli jemaahnya. 3 buah masjid. Masjid tu tak sama je tak. Jadi Masjid Nabawi 1 rakaat, 1000 rakaat. Sebelum nak bina Masjid Nabawi, Masjid Madinah tu, Masjid Bani Salim, Masjid Quba. Salatu fi Masjid Quba ka umrah. Solat di Masjid Quba pahala dia seperti 1 umrah. Tuan-tuan, 1 umrah ikut bulan, ikut package ya. Ada 9,000 lebih, 8,000 lebih, 10,000 nak selesa. Jadi tuan-tuan solat di Masjid Quba, pahala dia ka umrah seperti dapat 1 pahala umrah. Nilai yang kalau tukarnya 10,000. Tapi kita pergi kat sana, tak pergi juga. Kita pergi shopping lah, pergi tempat lain. Kadang-kadang 1 kali buat umrah. Dalam 10 hari tu, sekali tu buat mutawaf. Bawa nanti tak pergi. Kita duduk pergi tempat-tempat lain. Rugi. Ni pahala orang yang solat di Masjid Nabawi sampai Nabi sebut pada unta yang Nabi tunggangin, khallu ala sabiliha fa innaha ma'muratan. Engkau biarkanlah unta ini berjalan, ikut jalan dia. Kompasnya telah dipandu oleh Allah. Dia berhenti rupanya. Ma'murah itu dia dipandu di arah. Nabi nak berhenti rumah si fulan, Nabi kata nanti si fulan yang lain pula. Kalau nak berhenti rumah si fulanah ni, fulanah yang lain pula. Sebab semua menanti dan juga jemput Nabi. Singgah rumah hamba lah, mandi rumah hamba lah, berehat rumah hamba lah, dia tidur rumah hamba lah. Sebab Nabi ditunggu tu seminggu sebelum. Ada kata 3 hari. Siang tuan-tuan tengok sampai ke senja, mereka naik pun tamat tak nampak lagi. Akhir sekali baru nampak kelibat Abu Bakar dan Nabi Muhammad ini sampai mereka Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Telah terbit bulan purnama kepada kami di celah bukit-bukit wada. Bulan dia panggil. Terbit bulan Bulan tu 3 kali ulang. Penting tuan-tuan, digambarkan Nabi tu bulan, bukan keris bersilang. Bulan tuan-tuan. Bulan ni cahaya. Maknanya simbol kita pun bulan. Hadirin sidang jemaah, ini cerita nak cahaya ni dalam agama bulan lah. Tuan nak bagi tahu bulan ini, Nabi gambarkan sahabat ni seperti bulan, seperti bintang di langit. Bi ayyi ihtadaitum dengan apa saja kamu ikut mereka, ihtadaikum, kamu akan dapat hidayah mereka. Ashabikan nujum. Waktu bulan 15, sebelum tu kalau sunat kita puasa dia panggil yaumul baid, hari putih. 13, 14, 15. Setiap bulan qamariyah. 15 tu bulan penuh. Kita tak pakai torchlight, tak pakai lampu, tuan-tuan, tak pakai pelita, tak pakai lilin pun, bulan tadi boleh memberi cahaya. Terutamanya orang yang berada di lautan. Dia tengok panduan bulan, tengok bintang, tengok buruj, boleh sampai ke daratan. Analogi kinayah Nabi, sampai kalau bulan ketika penuh mengambang itu, cerahnya tuan-tuan, kita boleh cari mana selipar kita, cerah-cerah cahaya bulan. Jauh. 4 hari 4 malam. Yuri Gagarin dan Neil Armstrong sampai ke bulan. 4 hari 4 malam. Bukan jalan kaki, naik Voyager. Voyager ni kapal angkasa Apollo yang dinaiki oleh Neil Armstrong dan Yuri Gagarin sampai ke bulan manusia pertama ini 39,000 km sejam. Kapal angkasa Apollo tu laju 39,000 km sejam. Fiu! Tak siapa-siapa. 4 hari 4 malam baru sampai. Anak balik kadang-kadang ustazah tidur lah, syarat ustazah tidur. Kita pun tekau, Honda Accord 2.4. 170, 160. Tuan, kalau tidak 110 ikut lebuh raya. Kalau lebih kena sama. Kadang-kadang kalau dia tak tidur pun 120, 130 boleh, laju sikit habis, slow sikit, laju teh, kita pun slow. Dia tidur kita tapi naik jam pun siapa. Duduk gomok ni pakai siapa mana? Siapa Kota Baru. Kena pun duduk jam nak balik raya ni kan. Siapa 8 jam, 13 jam. Anda nak sebut ni laju. Tuan-tuan ada naik di Subang pukul 10, sebelah siapa? Kalau cepat sejam. Kenapa daripada 7 jam ini sejam?
kerana naik Asia, Malindo dan seumpamanya. Jadi kelajuan 500 km tu dia naik dalam tempoh sejam sampailah. 500 km nak sampai Kelantan contohnya. Dah kita naik 100 km jadi lambat sikit sampai. Yang ni bukannya dia naik 500 km sejam, 450 km sejam. Kalau tak silap ana 400 ataupun 350 km sejam kereta lumba. Ada sampai 450 km sejam ni macam yang dinaiki oleh Michael Schumacher kot Formula 1. Tu baru 500. Ada satu train di Jepun 700 km sejam macam peluru. Yang ni 39,000 km sejam. Mana tak peti? Biasanya geng-geng kita ni Abang Raizal, kita punya laju 39,000 km sejam sampai 4 hari 4 malam baru sampai ke bulan. Anak-anak bagai tahu laju macam tu pun lambat lagi 4 hari 4 malam. Jauh lah jaraknya bulan ni. Tapi waktu terang benderang cahaya rembulan sampai kita tidak perlu gunakan, iaitulah lampu. Dan digambarkan Nabi itu seperti bulan purnama. Tala'al badru alaina. Ini cerita Nabi sampai kemudian Nabi disayangi, ditunggu-tunggu sampai apabila Nabi dijemput, berhentilah, berehatlah, mandilah, tidurlah rumah saya ke. Nabi kata sebab nak terima yang ni, orang lain semua nak raih semua kan, sebab ramai ni berbondong-bondong ni. Lalu Nabi kata khallu ala sabiliha, engkau biarkan unta ini berjalan ikut jalan dia. Segah pada unta ni lah. Fa innaha ma'muratan, kerana sesungguhnya dia dipandu. Amar-amar ni perintah, diarah, rupanya Allah arahkan berhenti di salah satu tempat, yang tempat itu sekarang menjadi Masjid Nabawi. Nabi bina yang pertama Masjid Nabawi. Benda nak bagi tahu Nabi cari masjid, Nabi dekat dengan masjid sampai digambarkan rumah Nabi, bukan rumah, kamar lah. Tuan-tuan, kalau Nabi hulur kepala boleh disikat oleh isterinya. Tuan dah juga dekat dengan masjid cari sebab nak memimpin solat. Sebab itu pemimpin kena jadi imam solat. Sepatutnya lah ikut sunnah Nabi kan? Nabi solat berjemaah tak pernah tinggal, kecuali ketika Nabi nak wafat diganti oleh Abu Bakar. Solat 5 waktu Nabi jadi imam. Pemimpin sepatutnya tirulah, dekat dengan masjid, memimpin komuniti dalam bab agama. Pertama nak memimpin negara, dalam bab memimpin sebuah watan. Sebab itu dalam cara kita nak cari rumah, lah. Tuan-tuan nak beli rumah baru. Rumah baru kau orang rumah baru. Rumah baru. Cari dekat dengan masjid. Dekat dengan masjid. Jiran dengan masjid. Jiran ni 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang. Kalau tingkat agak, kalau ke LCC tu mana ada 8 tingkat, duduk tingkat tengah semua jiran kita. Arbaun minas sa'adah, 4 tanda kebahagiaan. Cuba tengok. Tanda kebahagiaan yang pertama, al-mar'atus salih, isteri yang salihah. Semua ada isteri insya-Allah salihah. Mana ciri isteri salihah? Apabila kita suruh iza amaraha at-ta'at, dia taat. Wa iza nazara ilaha, kita tengok muka dia syarat tu mengembirakan kita. Tengok muka happy dah. Tengok muka bini happy. Belum dia bercakap lagi. Abang, Allah lagi tenang, damai, happy. Itu cara isteri salihah. Habis kalau cakap, abang! Allah, terkejut kita. Macam mau cakap, itu tak berapa soleh. Kalau doktor Nur Hafizah Musa, dia kata kalau nak panggil cik abang ni maki suami Muslimat, Assalamualaikum. Kalau nak panggil suami, dia kena ada ma'arid li sukun, dia kata. Ma'arid li sukun ni 2 harakah, 4 harakah, 6 harakah. Tak boleh panggil suami itu ciki-ciki, dia kata. Tak boleh abang. Maknanya abang. Nak panjang sikit, abang. Ma'arid li sukun kan 2, 4, 6. Abang. Tu manjur sikit. Lepas tu mengembira, pandai kakak pakai supaya dia tengok gembira. Tengok muka isteri tu happy. Sama ada gerak lentuknya, suaranya, dengus nafasnya, pakaiannya happy. Allah sukanya tengok. Sebab itu ada lagu pada syurga di wajahmu. Nash left-handed. Kau kekasih awal dan akhir. Kamal Abdullah. Apa dia lagi lagu? Selain daripada pada syurga di wajahmu, lagu kau istriku, kau pratasa.
Ni lagu-lagu memuji isteri. Kalau dalam Quran, dalam surah Al-Furqan dah, kita baca, cuma kita tak sebutlah pada syurga di wajahmu, tapi maksudnya begitu, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun, kan, anugerahkan kepada kita minta pada Allah ini isteri kita qurrata a'yun, sejuk mata memandang, tengok muka dia tenang, damai. Itu banyaklah isteri yang solehah. Tanda kebahagiaan setiap orang lelaki ada isteri yang solehah. Itu banyak, kita buat parenting lain lah, ada 40 ciri isteri misali, itu di antaranya 2 dalam hadis yang banyak. Yang keduanya al-markabu, iaitulah kenderaan yang selesa. Semua tuan-tuan ada. Ana hari ni bawa Azia je. Tuan-tuan kat rumah, ana rasa hak anda ikut tu, ana hak paling kira cikgu, tarah cikgu. Anda ikut tu kira kereta boleh lah travel jauh-jauh. Beza Azia, anda ikut. Dia Honda ikut buat pergi ke pasar cokik je. Honda ikut tu tuan-tuan hak beli pasar, kereta dia nya Jaguar, Porsche, Lamborghini, Merc mata kacang, mata belalang, Ferrari. Tuan-tuan nampak je gini ni rumah, ya Allah, kereta, kenderaan 15 buah ada, macam kedai jual kereta. Pelik rumah 15 buah kereta. Kalau kita tengok orang-orang kaya tu kan, bukan nak tengok tu Sultan Brunei saja, ya Allah, kereta-kereta mewah dia. Sultan Johor seumpamanya, Allah, kereta mewah tu tuan dah jawab sama dengan sebuah rumah kita. Kita beli rumah berapa? 500,000. Kereta paling murah bagi dia. Kita hak paling mahal, hak tadi 180,000 beli dulu. Tu pun tak habis-habis lagi 9 tahun. Di situ kenderaan, tuan-tuan nak bagi tahu banding dengan cikgu macam kita dengan tuan-tuan kereta lagi hebat. So ada dah, bini ada dah. Al-Banin satu lagi, al-maskanul wasi', rumah yang luas. Luas ni jangan imagine rumah banglo baru luas. Sebab kadang rumah luas Nabi, rumah luas setara mana sampai Nabi duduk bersentuh dengan isterinya ketika solat tu. Sempit. Tu dah kira luas. Jadi kalau kita rumah kita 22 80, umur Ustaz sekarang 22 buka 80 panjang. Muteres ada 2 tingkat. Tuan-tuan rasa tak besar lagi. Tuan-tuan tak rasa besar sebab tuan-tuan compare dengan rumah orang besar. Tapi compare dengan rumah flat rasa besar. Hak ada rumah flat pun rasa besar juga. Kerana orang tu duduk rumah mesti tinggal je mungkin. Hak duduk rumah teres syukur, kenapa dia duduk rumah teres berbanding rumah flat. Hak duduk rumah banglo syukur kerana orang lain rumah teres. Jangan duduk fikir rumah banglo baru 1 ekar dia pecah lapar ataupun look banglo. Dia kalau boleh sekar rumah dia saja. Jadi tak puas hati sampai ke kiamat, tak puas hati. Sebab apa dia? Kita tengok orang lagi tinggi, cuba tengok orang lagi rendah. Sifat qanaah dia bagi. So rumah ada dah, rumah luas. Kalau luas rumah banglo semacam mana pun, kita akan pergi rumah begitu sempit adik-adik yang luas lebarnya 3 kaki lebar, 7 kaki panjang, 6 kaki dalam. Gapo? Kubur. So ada rumah, kemudian ada kenderaan, ada isteri solat. Dan satu lagi bab ni, bab berjiran ni. Al-jarus salih, jiran yang baik. Tuan-tuan cuba tengok keliling kelalang rumah, ya Allah, depan rumah Tok Imam, kiri rumah Tok Ila kan, kanan rumah Tok Siok kan. Rumah-rumah kita tu berjiran dengan orang yang baik. Kita jumpa pun kebanyakan kat surau, kat masjid tenang gitu. Tapi cuba punya mata ni ada semua sekali. Cuma jiran. Jiran kita depan Malaun, belakang Gigolo, kanan penyamun tarbus, kiri bapa ayah. Kalau atas, tingkat atas ibu ayah, bawah wanted. Tak senang. Anak-anak mari kuliah tak senang tu. Selamat kodok kereta aku, bini aku. Syukur ada 4 tanda kebahagiaan. Dan nak kaitkan pasal jiran tadi, berjiranlah tuan-tuan dengan orang yang soleh. Dan dari sudut kedudukan rumah kita ni, jiran dengan masjid. Kita pergi kadang-kadang ke satu negeri, ke satu tempat, hak asing bagi kita, carilah masjid. Yang tuan-tuan kita pergi, tuan-tuan, contoh pergi Bandung ke pergi mana, tuan-tuan jumpa orang dekat masjid, alamat signal orang yang baik-baik lah. Walaupun ada filem, movie dan satu drama dia watok pakai jubah, pakai cincacai lah, isap rokok lah, itu mungkin ada satu mesej yang cuba disampaikan. Watok-watok hak jenis Tok Imam Tok Bilal ni, dia watok hak jenis pakai sunnah Nabi ni, jenis perang acak elok. Itu mesej dakwah musuh-musuh Islam pun kebanyakannya. Dihadirin sidang jemaah, anda kena emergency break 1:49, 1:50 dah tuan-tuan. Kita sambung kemudian lah untuk meraihkan tuan-tuan nak masuk, iaitulah kerja. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu